Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi yang modul TSF 25 tu, yang bahagian kedua tu, yang program klinik kesihatan Bandar Tun Razak ADK Hasanah, ni slide dia ya. Sebab dia jadi putih tu, tak keluar sebab masa saya sarah tu saya tak perasan tanda screen recorder is sharing a window, stop sharing tu, hide tu, saya tak perasan, tak ada bawah tu. Jadi saya macam bercakap seorang-seorang lah, shot sendirilah, sedangkan slide tak tunjuk. Kemudian yang ni yang itu hari, kalau boleh kita buat gambar cawan lah. Ni yang first saya tunjuk lah sekali lalu. Ni saya cover balik mana yang hilang tu, sepintas lalulah. Sebab saya nak pergi pada submodul lain. Jadi masalah teknikal kalau guna online ni, biasalah tu. Okey, habis. Kita pergi pula kepada ni. Strategi pelibatan Tukik 1.52. Yang ni dah saya terangkan ke belum? Tak apalah kalau saya ulang pun. Kalau dah ada tak apa, 2 kali ulang. Jadi bagaimana nak meningkatkan pelibatan pemegang taruh dalam sekolah SK 101, pelibatan menentukan visi, tujuan dan harapan, menilai kembali pelibatan pemegang taruh sama ada objektif bersama telah dicapai atau belum. Menentukan semula visi bagi kerjasama seterusnya dan harapan kita terhadap kerjasama tersebut. Jadi mesyuarat jawatankuasa menetapkan tujuan, keuntungan dan matlamat sekolah untuk mengadakan kerjasama, merangka strategi dan pelan tindakan. Mapping, mengenal pasti dan memilih pemegang taruh yang sesuai dengan visi dan harapan, menyenaraikan kumpulan organisasi dan organisasi yang terlibat, menilai kesesuaian dengan matlamat sekolah, menjangka isu yang wujud, meneliti tahap kesedaran pemegang taruh, keuntungan pihak sekolah yang diperolehi hasil daripada kerjasama. Maknanya kalau sains itu simbiosis lah, sama-sama untung. Jadi persediaan menyatakan matlamat jangka panjang, jangka pendek, menetapkan peraturan menentukan tempoh masa, lokasi, jumlah pelibatan serta kos yang dianggarkan berapa. Biasa kita up sikit lah supaya ada apa-apa masalah yang timbul tu boleh diatasi. Berhubung dengan pemegang taruh untuk menjelaskan matlamat dan tujuan, menyediakan perancangan dan membuat presentation. Okey, kita pergi pada slide yang seterusnya, asas pengetahuan. Jadi Tukik 1.61, coaching dan mentoring. Apa itu coaching? Perhubungan secara keseluruhan mengikut jangka masa terhad. Secara umumnya lebih berstruktur dan perjumpaan dijadualkan secara tetap. Jangka masa pendek adalah ada kalanya berfokus kepada isu dan kemahiran spesifik. Coaching secara amnya tidak dilakukan atas dasar bahawa coach perlu mempunyai pengalaman langsung dengan peranan pekerjaan formal pelanggan mereka, melainkan coaching adalah spesifik dan berfokus kemahiran. Agenda berfokus kepada pencapaian spesifik dan matlamat segera. Okey, manakala mentoring perhubungan secara berterusan dalam jangka masa panjang boleh menjadi lebih tidak formal dan perjumpaan boleh berlaku pada bila-bila masa. Menti memerlukan nasihat, bimbingan atau sokongan jangka masa panjang dan mengambil pandangan luas menti.
Menti ni orang yang di bawah mentor lah. Biasanya mentor ni JU ataupun ketua bidang ataupun ketua panitia. Mentor biasanya berpengalaman dan berkelayakan daripada menti. Seringkali mereka yang kanan dalam organisasi yang boleh menyampaikan pengetahuan, pengalaman dan pintu terbuka kepada peluang-peluang di luar. Agenda yang dibuat oleh mentor dan menti tentang pembangunan profesional kejayaan menti. Okey, seterusnya slide yang kedua, toolkit 1.1 lagi, asas pengetahuan, senaraikan faedah-faedah coaching dan mentoring kepada organisasi. Jadi faedah daripada coaching dan mentoring, pertama, meningkatkan kecemerlangan institusi dalam melahirkan warga yang lebih berkemahiran dengan prestasi kerja yang cemerlang, meningkatkan komitmen dan kepuasan guru dan kekitangan sokongan yang boleh membawa kepada peningkatan prestasi dan pengekalan. Kemudian meningkatkan tahap ilmu dan tahap kemahiran warga organisasi. 4, menunjukkan guru dan kaki tangan bahawa sekolah komited yang bersungguh-sungguh untuk membangunkan mereka dan membantu mereka meningkatkan kemahiran. Kelima, menyokong pelaksanaan latihan lain membangunkan outcome. Outcome ni apa, hasil lah. Menggunakan secara optimal sumber manusia. Sumber manusia ni tenaga manusia ataupun kemahiran manusia itu sendiri. Kalau di sekolah, guru lah ataupun staf-staf sokongan. Okey, senaraikan perkara-perkara yang boleh dan tidak boleh dalam coaching dan mentoring. Yang boleh bekerjasama dan memberi kuasa kedua-dua belah pihak, bertanya soalan yang sesuai, proses pembelajaran yang berterusan, memberi maklum balas tingkah laku yang spesifik, menggunakan kebolehan dan menyelesaikan masalah oleh coaching anda. Yang tidak bolehnya mengarah, memerintah dan mengawal, memberikan jawapan, menyediakan jawapan, menghukum dan membuat penilaian, memberi penilaian kepada seorang, menyelesaikan masalah coaching. Ini yang tak boleh lah, yang pantang. Maksudnya dalam TS25 ni kita membimbing, bukannya kita nak menghukum guru tersebut, ya. Jadi sebagai pemimpin sekolah TS25, nyatakan kaedah yang anda lakukan sebelum bimbingan kepada guru dan AKP yang dilaksanakan. Langkah pertama, mengumpul data dan maklumat. Tindakan pemerhatian temu bual soal selidik murid, soal selidik guru. Kemudian analis data, mengenal pasti isu, menilai kekuatan dan kelemahan, mencari alternatif. 3, menentukan kaedah, menetapkan matlamat, merancang pelan tindakan, melaksana dan menilai. Okey, saya nak sambung lagi ke ataupun sambung lagi lah. Alang-alang. Jadi kita besarkan sikit. Refleksi video How Coaching Works. Catatkan pemerhatian berkaitan dengan peranan coach dalam video How Coaching Works. Berdasarkan video ringkas tersebut, ia memperlihatkan bahawa coach hanya berperanan sebagai pemudah cara bagi coach untuk mencari jalan penyelesaian terhadap isu yang dihadapinya dan mengoptimalkan potensi diri coach secara profesional serta sentiasa memberi motivasi dan semangat kepada coach untuk melakukan apa yang coach berhasrat untuk mencapainya. Persediaan coach baru. Situasi sebagai coach baru, anda seorang pemimpin di sekolah sedang membuat persediaan untuk sesi coaching bersama seorang guru. Arahan cari rakan yang telah membaca keseluruhan bahan nota PPT, bahan bacaan dan menonton video bagi subtopik ini sebagai rakan perbincangan. Nanti saya cari video ni, nanti saya paparkan di skrin. InsyaAllah. Kalau ada dalam folder ni lah. Jadi bincangkan apa yang akan dapat yang anda fahami daripada bahan yang telah disediakan dan isi jadual di bawah berkaitan persediaan sebelum coaching, soalan-soalan yang sesuai bagi 4 peringkat grow dalam proses coaching dan tindakan selepas coaching. Bagi tahap sebelum pra-coaching, bicarakan apakah tindakan yang anda akan lakukan sebagai coach. Jadi pada tahap pra-coaching ni, tindakan persediaan coach mempunyai maklumat tentang coach dan menyelesaikan profil diri coach. Mengadakan pertemuan awal bersama coach untuk mewujudkan kepercayaan dan hubungan baik, bina reputasi, tanya khabar, dapatkan persetujuan bersama, dapatkan topik, ikut isu yang hendak diselesaikan, menentukan atau menetapkan tarikh, lokasi dan masa untuk sesi pertemuan,
menyediakan perancangan dan pelan tindakan untuk melaksanakan coaching. Bagi tahap semasa coaching, cuba bina beberapa soalan setiap tahap dalam grow yang boleh menjadi panduan anda semasa melakukan coaching berkaitan dengan isu yang akan dibincangkan bersama coachee. Grow, goal. Daripada grow tu, G tu ialah goal. Goal ni matlamat. Jadi soalan penerokaan yang dirancang, apakah perkara baik yang boleh saya tanya cikgu sekarang? Apakah yang cikgu mahu bincangkan? Apakah yang cikgu ingin capai dalam sesi ini? Kemudian kembali pada grow, R itu ialah reality, kenyataan. Ya, apa yang berlaku sekarang, di mana cikgu berada sekarang, bagaimana cikgu tahu hal ini hal yang betul. Hal ini yang betul. Hal yang betul ini. Kemudian kembali pada grow, O itu ialah option. Option ni pilihan. Apakah yang cikgu rancang untuk dilaksanakan? Untuk laksanakan. Okey, apakah yang cikgu boleh buat bagi mengubah situasi atau keadaan tersebut? Bagaimana isu ini boleh disahkan dalam tempoh yang terdekat? Manakala grow lagi will do. W tu ialah will do. Apa yang akan dilakukan? Adakah langkah-langkah yang boleh membantu cikgu sekarang? Apakah sokongan yang perlu cikgu lakukan? Adakah ini membantu untuk mencapai matlamat cikgu? Bagi tahap selepas coaching, sila serahkan apakah tindakan follow up yang boleh anda sebagai pemimpin di sekolah lakukan sebagai coach bagi mengupaya coachee anda melaksanakan tindakan. Jadi selepas coaching, tindakan sokongan yang coach akan beri kepada coachee ialah pertama, menyediakan keperluan. Kedua, memberikan sokongan motivasi, pujian dan kata-kata semangat. C, membuat pemantauan dan atau pemerhatian. D, membuat penilaian. E, membuat penambahbaikan. Jadi saya berhenti sini dulu. InsyaAllah kita akan sambung kembali. InsyaAllah pada hari ini akan habis semua slide-slide yang Puan Guru Besar bagi kepada saya. Dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.